Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Rashidah binti Alyas. Saya adalah Director bagi syarikat Honey Beauty Company, iaitu sebuah syarikat kosmetik. Tampilnya saya di sini adalah untuk membincangkan mengenai satu isu yang tidak beretika di tempat kerja yang bertajuk penipuan. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mendalami apakah yang dimaksudkan dengan etika. Istilah etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud khusus kepada karakter ataupun perwatakan dan kepribadian. Shia 1988-17 pula mendefinisikan etika sebagai prinsip-prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion dan sebagai satu standard tingkah laku. Manakala istilah etika di kalangan teknokrat merujuk kepada kajian-kajian mengenai isu-isu standard moral yang melibatkan para teknokrat yang boleh membantu dalam meningkatkan integriti profesion mereka. Etika kerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan, khususnya di kalangan yang meminggirkan agama di dalam kehidupan mereka. Tidak mengira negara, bangsa dan agama telah menekankan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak mereka yang mengamalkannya. Tidak dalam masyarakat moden sekarang ini, norma keagamaan semakin ditinggalkan dan masyarakat lebih menuju kepada kemajuan material dalam mencapai kesenangan hidup. Sumber-sumber moral kini datang dari set etika yang dihasilkan oleh ketentuan akal manusia dan pengkajian terhadap kehidupan manusia. Selepas penerangan mengenai etika, mari kita beralih semula kepada isi utama perbincangan kita, iaitu isu tidak beretika di tempat kerja, iaitu mengenai isu penipuan. Penipuan ialah istilah undang-undang yang luas merujuk kepada perbuatan tidak jujur yang dengan sengaja menggunakan penipuan untuk melucutkan wang, harta, atau hak undang-undang orang atau entiti lain secara haram. Tidak seperti jenayah kecurian yang melibatkan pengambilan sesuatu yang bernilai melalui kekerasan ataupun secara senyap. Penipuan ini bergantung kepada penggunaan salah nyata fakta yang disengajakan untuk mencapai pengambilan. Ahli-ahli profesional dalam tugas-tugas seharian mereka berurusan dengan pelbagai pihak. Tidak kira dengan siapa mereka berurusan, ianya mempunyai implikasi undang-undang yang luas. Namun begitu, dari semasa ke semasa, pelbagai jenayah kola putih yang melibatkan ahli profesional telah diketengahkan. Ini menggambarkan perbuatan-perbuatan yang tidak beretika di kalangan para ahli profesional. Kebanyakan daripada mereka ini beranggapan bahawa etika adalah semata-mata untuk menyekat serta mengongkong kehidupan mereka. Mungkin pada masa sekarang ini, ramai beranggapan bahawa mereka tidak perlu lagi etika di dalam kerja mereka kerana ianya akan menghadkan pergerakan mereka dalam organisasi tersebut. Pada keadaan sekarang, penipuan boleh dianggap sebagai suatu perkara yang biasa diamalkan oleh mana-mana pihak, sama ada profesional ataupun tidak. Penipuan biasa berlaku secara senyap dan tidak dapat dikesan. Ianya berlaku dalam keadaan sedar dan mereka yang bersekongkol dalam penipuan tersebut dan mereka tahu akan kesalahan yang telah mereka lakukan. Penipuan mempunyai pelbagai tujuan. Penipuan dilakukan untuk menyembunyikan kesalahan yang telah dilakukan daripada pengetahuan umum. Terdapat pelbagai penipuan yang boleh dilakukan dan antaranya adalah pemalsuan dokumen dan maklumat, pengeliruan dan pemalsuan pengiklanan dan lain-lain. Yang biasa kita lihat adalah penipuan dalam pengiklanan barangan dan rumah kediaman. Penipuan boleh dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan seperti salah guna kuasa dan rasuah. Golongan profesional adalah golongan yang
banyak terdedah dengan perlakuan tidak beretika atau jenayah kola putih. Ini kerana mereka terlibat dengan pelbagai keadaan dan orang daripada pelbagai peringkat dan pangkat. Secara realitinya, lebih tinggi pangkat dan jawatan disandang, maka lebih banyaklah cabaran dan dugaan yang perlu saya atau mereka hadapi. Seseorang itu mengambil tindakan pertama melangkah batas-batas etika akan membawa diri seseorang itu terus terjebak dalam kancah yang tidak beretika dan amat sukar sekali apabila seseorang itu telah mula terlibat dengan etika yang tidak bermoral ini, ingin keluar daripada apa yang telah biasa mereka lakukan. Kesimpulannya, walaupun seseorang profesional itu tidak terikat dengan undang-undang dan kod etika profesional, namun masih ramai di antara mereka yang melakukan amalan yang tidak sihat ini. Perbuatan penipuan ini mungkin disebabkan masih ramai di antara mereka yang memikirkan etika sebagai malaikat yang mengawal segala tindak tanduk mereka dalam semua hal. Oleh itu, persoalannya, apakah langkah yang boleh diambil dalam membendung masalah penipuan di tempat kerja? Prakasa utama dalam membendung masalah ini ialah dengan mengetatkan undang-undang sesebuah syarikat itu. Seperti yang kita tahu, persekitaran juga turut mempengaruhi tindakan seseorang itu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak beretika. Ini dilakukan demi menjaga reputasi dan periuk nasib mereka. Walaupun mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah salah di sisi undang-undang. Perbuatan yang tidak beretika seperti penipuan itu adalah ibarat penyakit barah yang sekiranya tidak dirawat dan akan memudaratkan seluruh anggota badan sehingga menyusahkan orang. Penyakit ini hanya akan dapat diubati dengan pelaksanaan undang-undang yang ketat. Dalam erti kata lain, pelaksanaan undang-undang juga tidak boleh bersekongkol dengan mereka dan tindakan undang-undang yang dikenakan haruslah tidak memilih bulu. Selain itu, kesedaran individu adalah sangat penting kerana ianya dianggap sebagai perisai utama diri dalam melakukan perkara yang tidak beretika, seperti penipuan itu. Namun begitu, apapun penyelewengan ataupun penipuan yang mereka lakukan adalah salah dan bertentangan dengan agama dan undang-undang serta norma masyarakat secara amnya. Akhir sekali, dalam proses membendung isu penipuan di tempat kerja, para majikan di luar sana dinasihatkan untuk membuat pemilihan yang teliti dan tepat dalam pencarian pekerja baru. Para majikan di luar sana dinasihatkan untuk menggunakan sistem selection, iaitu sistem penapisan pekerja untuk memilih seseorang pekerja yang layak dan terbaik. Antara beberapa teknik dalam selection yang boleh digunakan pakai adalah rujukan, iaitu merujuk kepada orang-orang yang berkait rapat dengan seseorang yang meminta kerja itu. Selain itu, menggunakan sistem ujian bertulis. Yang ketiga, melalui ujian fizikal. Yang keempat, melalui sistem menguji cara mereka mempersembahkan kerja mereka. Sebagai contoh, seorang guru, mereka perlu diuji dengan mengajar di hadapan para panel pada sesi temuduga mereka. Dan akhir sekali, melibatkan sesi temuduga. Pada sesi temuduga ini, para majikan boleh melihat dari segi penampilan pekerja itu, dari segi cara mereka berkomunikasi dan menyampaikan hujah mereka dalam menjawab persoalan yang ditanyakan oleh panel pada sesi temuduga itu. Impak daripada perkara ini adalah kita dapat mengelakkan daripada sesebuah organisasi itu atau sesebuah jawatan itu diisi oleh orang-orang yang
tidak berkelayakan dan mempunyai rekod jenayah lampau. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.